Kita dah sentuh. Ada juga isu berbangkit berkaitan dengan Hakim Nazlan. Kita kena berlaku adil. Berkaitan Hakim Nazlan ni, kalau kita masih ingat, berbangkit daripada tertularnya satu cerita dalam portal Malaysia Today, RPK, yang mengatakan kononnya ada sejumlah wang tertentu yang kononnya masuk akaun. Dan perkara ini patut ramai pihak, saya masih ingat lagi berbagai kenyataan susulan yang telah saya buat dan pihak-pihak lain buat berkaitan cara-cara penyelesaian perkara itu. Antaranya perlu disiasat. Siapakah yang dedahkan cerita ni? Kalau betul, maka Hakim Nazlan boleh disiasat. Tapi kalau palsu, benda itu tidak boleh dibiarkan macam itu saja. Sebab pada masa dibangkitkan adalah untuk mencemarkan nama baik hakim dan institusi kehakiman. Dan perkara itu sedikit sebanyak akan tercalar minda rakyat awam maupun orang luar, yang akan kemudian menimbulkan persepsi sama ada boleh atau tidak menghargai keputusan mahkamah. Bukan kes itu saja, mana-mana kes. Sampai hari ini, adakah pihak berkuasa telah keluarkan kenyataan? Pernah tak mereka, pihak Peguam Negara Malaysia, Idrius Harun, adakah dia menghubungi Peguam Negara United Kingdom? Adakah Akril Sani, Ketua Polis Negara, telah menghubungi dengan Ketua Polis Scotland Yard untuk membuat satu pasukan menghantar pegawai kita untuk temu ramah, temu janji dengan Raja Putra Kamarudin yang dipercayai, dikatakan orang berada di Manchester. Temu ramah, tanya dia soalan, apakah dia asas ditulis benda ni? Kalau dia ada asas, mungkin dia mempunyai hak untuk menulis kalau dia dapat daripada sumber yang betul. Dan maka kemudian boleh disemak sumber tersebut. Macam mana boleh ada kepalsuan? Tapi kalau sumber dia tak betul atau dipalsukan, maka langkah seterusnya pernah diceritakan. Perlu dibuat permohonan Peguam Negara Malaysia, Peguam Negara UK untuk ekstradisi. Pertuduhan yang akan dituduh di mahkamah telah memfitnah sistem kehakiman dan sebagainya. Adakah kita mempunyai suatu kenyataan betul dalam tempoh tahun 2022 berkaitan apakah dia kesudahan ataupun perjalanan siasatan membabitkan RPK ini ataupun Hakim Nazlan ini? Ada? Tak ada. Ini yang saya tak boleh terima. Ini yang rakyat tidak boleh wajib terima. Tidak boleh terima sesuatu isu berbangkit, didebat, diberi cadangan, diberi komen, diberi kritikan, diberi alternatif, kemudian senyap, diam macam tu je. Ini haram untuk mana-mana negara nak membangun. Tak boleh. Dan kita tak boleh biarkan diri kita terima nak buat macam mana. Inilah Malaysia. No. Itulah ayat yang saya benci untuk dilafazkan setiap kali perkara itu berlaku. Sebab itu, walaupun ini adalah pengakhiran 2022, menjadi kewajipan kita ziarah semula supaya ramai nampak, betul perkara-perkara ini belum ada jawapan. Dan tidak boleh diselesaikan. Walaupun mungkin kita sampai 2032 pun, kita kena terus bangkitkan perkara-perkara yang wajib dibangkitkan. Bukan sebab kita suka masalah. Kita pun tak nak masalah di negara ini. Betul. Tapi masalah yang muncul perlu diselesaikan. Kita tak boleh tolak tepi. Masalah yang kata sweep it under the carpet, tak boleh. Bila kita sapu ke bawah kapet, inilah menjadikan sampah-sampah ini menjadi lebih bahaya, lebih buruk, lebih busuk, dan kemudian bila tersebar keluar, maka hancurlah negara. Jangan kita lupa 1MDB, LCS, kereta selam, kereta pesisir, kapal pesisir, 6 buah yang diorder, 1 pun tak sampai. Tak siap. Itu pun dibangkitkan oleh PAC pada Januari 2022, dan kemudian ada rentetan peristiwa. Sampai sekarang belum kita tahu penyudahannya, tapi sekurang-kurangnya ada siasatan dibuat, ada laporan dibuat. Yang tu Azam Baki pun keluarkan kenyataan pada pertengahan tahun ini mengatakan siasatan sepatutnya telah dimajukan, tapi pejabat Peguam Negara memajukan balik. Kita tidak tahu sekarang berada di mana. Mungkin ada di pejabat Saudara Fazli, Betul. pejabat Timbalan Pendakwa Raya, Police Officer,
Wallahu a'lam. Tapi Mm-mm. itu satu lagi perkara. Bagaimanakah kita boleh biarkan negara kita, seringkali kalau kita tengok ada pendedahan, ketirisan wang, salah guna kuasa, Didiamkan. salah guna rasuah. Sebelum ini terus didiamkan, sekarang terbongkar. Bagaimana ini boleh terbongkar? Kenapa ini boleh terbongkar? Inilah dia keindahan adanya sistem demokrasi. Apabila ada peluang untuk membantah, menyemak, menyeimbang, maka perkara ini akan terdedah. Saya ada satu konsep penting yang saya akan sentuh kemudian nanti. Dipanggil all power corrupts. Absolute power corrupts absolutely. Ini diungkapkan oleh seorang falsafah dan juga seorang peguam dan ahli politik England, Lord Acton. Bermaksud semua kuasa akan disalahguna. Kuasa mutlak semestinya disalahgunakan secara mutlaknya. Betul. Jadi apabila sebuah kerajaan mempunyai kuasa mutlak, bukan sebab dia rampas kuasa itu, diberi dengan baik pun. PRU 1 sampai PRU 13, 14 dah mula ubah. Okay. Dapatkan barisan. Pemimpin baik, alhamdulillah. Bila pemimpin okey pun alhamdulillah. Tapi bila orang bawah-bawah mula salah guna kuasa, maka nampak diselindungkan. Dan terselah apabila zaman Najib, Balah dan sebagainya. Apabila kesalahan sanggup dibuat. Sebab apa? Sebab alah PRU nanti dia pesokong kita juga. Itu yang sudah ditanam. Dialah minda mereka dan setakat rakyat. Dari tanam kami ni kan penyelamat anda, penyelamat agama, bangsa dan negara. Apa kawan takut? Kau nak dengar ke cakap yang tiada bukti? Macam mana nak ada bukti? Betul. Yang boleh ditampilkan sebab semua awak pegang. Awak mempunyai kuasa mutlak. So kuasa ni diberi untuk buat benda yang baik. Dan pada mulanya mesti benda yang baik. Zaman Tunku Abdul Rahman, Tun Razak, Tun Husainun, Tun Mahathir. Kan? Tapi apabila kuasa itu dah digunakan dengan baik, maka ada juga orang yang mendapat idea jahat. Dan di situlah. Jadi bongkar ni berlaku kerana ada sistem yang orang boleh bangkitkan. Yang ini pada masa itu adalah pembangkang. Jadi pembangkang dan juga pihak-pihak luar lain. Kita ada juga NGO tertentu. Ada juga pihak dalam bidang itu sendiri. Macam laporan audit negara, pegawai dia sendiri simpan. Laporan tersebut, birawati tersebut yang saya namakan, yang saya sebutkan sebelum ni. So mereka yang akan dedahkan. Terbongkar. So bila terbongkar, kita kena selesaikan. Tapi bila nak selesaikan pula, pihak berkuasa yang berkuasa untuk menyiasat dan menyelesaikan perkara ini, jangan lupa pada masa itu merupakan antara boleh digunakan terma majikan pekerja dengan kerajaan-kerajaan yang buat salah. So ada yang terhutang budi, ada yang berharapkan tak payahlah nak buat sangat sebab dia juga naikkan pangkat dan sebagainya. Jadi ini yang akan berlaku dalam tempoh awal pembongkaran peralihan sistem berkuasa. Tapi kita tak boleh terima benda itu secara bulat-bulat. Oh biarlah. Tak, kita kena tegur. Tapi yang kedua, kita tidak boleh expect benda itu menjadi daripada 100% kotor kepada 100% bersih. Tak mungkin. Itu kemanusiaan. Dia karat-karat tu kena ditapis keluar. Secara pelan-pelan. You nak tapis keluar semua pun tak boleh. You tak boleh pecat penjawat awam 100% macam tu saja. Ada undang-undang dia. Ada konsep-konsep keadilan dia. Jadi setiap perkara ada cara nak selesaikan, tapi ada kelemahan dalam menyelesaikannya secara cepat. Ini yang rakyat tak nampak. Tapi akan berlaku, sedang berlaku dan masih boleh berlaku. Sebab itu bila Pakatan masuk, ada pertuduhan-pertuduhan di bawah. Tapi ada juga perkara yang dipersoalkan pada tahun 2018, 19 dan 2020. Bukan terhadap Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir, bukan semestinya terhadap beberapa jemaah menteri, tapi terhadap pelaksana undang-undang macam Peguam Negara Tommy Thomas.